Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so hari ini kita masih dalam topik yang sama, which is topik matrix di bawah subtopik operasi matrix. Basically, kita dah go through sebelum ni apa itu matrix identity dan matrix songsang, apa perkaitan antara kedua-dua itu. So kali ini kita akan belajar trik satu lagi, trik matrix kan, satu lagi trik matrix iaitu kita gunakan cara matrix ini untuk menyelesaikan masalah persamaan linear serentak. Okay, so basically kita tahu sebelum ni kalau kita belajar persamaan linear, kita diselesaikan dengan cara X, X tu persamaan yang kedua dimasukkan kepada persamaan yang pertama kan? Cara pertama. Cara kedua kita ada cara penghapusan. Kan? Kiranya persamaan pertama kita tolakkan, tambahkan dengan persamaan yang kedua. Macam tu kan. So, kali ini kita akan selesaikan persamaan linear guna cara yang ketiga iaitu cara matrix. Okay, so jom kita tengok macam mana kita nak gunakan kaedah matrix ni untuk nak menyelesaikan masalah persamaan linear serentak. Okay, so basically kita ada 3 step. Okay, yang pertama, kita mestilah ada kita punya persamaan linear serentak. Betul tak? Kan? Ada equation yang pertama, dan kita ada second equation. This one equation yang pertama, and then this one adalah kita punya equation yang kedua. Betul? Okay, lepas tu kita bentuk ataupun kita tukarkan kita punya equation tu dalam bentuk matrix. Lepas tu dengan keadaan A, B, C, D, P dan Q ialah pemalar, manakala X dan Y adalah kita punya pemboleh ubah. So maksudnya kalau perasan dekat sini, AX tambah BY sama dengan P. Kalau kita tukar dalam bentuk matrix, dia akan jadi bentuk macam ni lah. Sama je. A, B, bila awak darabkan dengan XY, awak akan dapat jawapan P. Betul? Then baris pertama, laju pertama. And then C, D, bila awak darabkan dengan XY, kita akan dapat Q. So sama je sebenarnya. Daripada persamaan linear tu, kita bentukkan menjadi matrix. Okay. Lepas tu kita dah bentuk jadi matrix, macam mana kita nak buat? So basically, AX sama dengan B. A ni refer kepada matrix yang ini adalah matrix A. X ni adalah refer kepada kita punya pemboleh ubah, iaitu X dan Y. And then B ni refer kepada kita punya jawapan yang inilah. Okay. So macam mana kita dapat jawapan XY tu? So basically, kita akan darabkan kedua-duanya dengan matrix songsang. So basically kita tahu, kalau satu matrix tu bila didarabkan dengan matrix songsang, kita akan dapat jawapan matrix identity. Betul tak? So kita darabkan dengan matrix songsang untuk kedua-dua bahagian. Okay, selepas itu, yang belah kiri tu kita nampak bila matrix biasa darab dengan matrix songsang, pasangan matrix songsang dia, kita akan dapat identity. So kita tahu bila identity didarabkan dengan apa-apa nombor pun, dia akan jadi diri dia sendiri. Betul tak? Identity bila darab apa-apa nombor matrix maksudnya, apa-apa matrix pun, dia akan jadi diri dia sendiri. Akan jadi matrix dia lah. So kalau perasan kat sini, I ni bila darabkan dengan X akan jadi X. Akan jadi, kita dapatlah untuk XY itu balik M. Okay, next yang belah kanan tu kalau kita tengok, sebelahnya adalah A songsang darabkan dengan B. So untuk dapatkan nilai X ialah A songsang didarabkan dengan B. Okay, ataupun maksud dia ialah, inilah yang dimaksudkan tu, kiranya X sama dengan, ini adalah A songsang. Okay, this one adalah A songsang. A negatif 1 dan ini adalah matrix B. Sorry. Okay. Okay, so jom kita try buatlah. Kita try tengok. Okay, contoh 27. Tuliskan persamaan linear serentak di bawah dalam bentuk matrix. Okay, so kita belajar dulu macam mana persamaan linear kita tu nak dijadikan bentuk matrix. So first thing first, kita ada persamaan. Ini adalah persamaan pertama dan ini adalah persamaan yang kedua. Okay, so second of all, kita pastikan kalau boleh lah nak memudahkan kita, pastikan X dan Y ni selari. Kalau awak tengok kat sini, X duduk depan, Y duduk belakang. Betul tak? So, and then jawapan dia untuk skala kita duduk belakang sekali selepas sama dengan kan. So kalau boleh kita susun tu bagi dia selari dulu. Okay, itu yang pertama lah. And then yang kedua, tips dia,
step dia kiranya untuk yang X ni kita letak dekat kawasan yang X. Nampak tak ni? Persamaan pertama, 3X tambah 4Y sama dengan 12. Betul? Okey, so kiranya 3X tambah 4Y. Ini adalah kita anggap sebagai baris yang pertama. So kita letakkan 3 dengan 4 ni dekat baris pertama. Perkali untuk X dan perkali untuk Y. Nampak tak ni? 3 dan 4. Okey, next 5 dengan 6 ni kita letakkan sebagai baris yang kedua. Okey, so basically kita ada 5. Untuk baris yang kedua ni kita ada 5. Refer kepada perkali untuk X. And then negatif 6 ni refer kepada perkali untuk Y. Perasan tak? Okay, so tu second. First step lah. Okay, second step, kita letakkan sebelah ni, kita punya matrix pun boleh ubah dalam bentuk menegak. X duduk atas, Y duduk bawah macam ni. Okay, lepas tu next sebelah dia ni kiranya kita letak kita punya jawapan. Untuk baris pertama, laju pertama 12. Untuk baris yang kedua ni kiranya 7 jawapan dia. Okay, macam tu, senang je cara letak. And then kalau awak tengok itu first cara letak dia kan. Okay, and then kalau awak rasa macam mana bentuk ni boleh jadi macam mana daripada persamaan serentak tu kita jadi dalam bentuk matrix tu, like betul ke apa benda kita buat tu kan. So kalau awak tahu betul ke tak, kita darabkan balik. Macam mana? Contohnya darab matrix macam biasa. Darab matrix macam biasa macam mana? Baris pertama, laju pertama kan. So 3 darab dengan X, 3 darab dengan X, tambah dengan 4 darab dengan Y. Jawapan dia ialah 12, sama dengan 12. Lepas tu baris kedua, laju pertama. Okey, baris kedua 5. 5 darab dengan X, kita tambahkan dengan negatif 6. So negatif 6 darab dengan Y jadi Y. Dapat jawapan 7. Okey, so kalau awak tengok, jawapan kita dekat sini, bila kita darabkan matrix kita, kedua matrix kita ni, dapat tak jawapan sama dengan persamaan linear serentak ni? Dapat sama kan? So maksudnya bentuk matrix kita ni adalah bentuk yang betul lah. Faham tak? Itu je sebenarnya. Okay. So katakanlah bila awak darab balik lagi sekali kedua-dua matrix ni, awak tak dapat jawapan yang sama, jawapan macam ni, so mesti ada lah something wrong waktu awak susun tu. Okay. So senang dia cara susun dia. Basically, kita selarikan dulu X dengan Y. And then second step, kita letakkan persamaan pertama kita ni dekat satu baris, 3 dengan 4. And then perkali persamaan kedua ni pun letak satu baris, 5 dengan negatif 6. And then sebelah ni kita letakkan X dengan Y. Lepas tu sebelah ni kita letakkan jawapan untuk baris pertama, persamaan baris pertama. And then jawab yang baris kedua ni kita letakkan jawapan untuk persamaan yang kedua. Okay. Okay, so settle. So sekarang ni kita dah dapat dah persamaan linear serentak tersebut dapat ditulis sebagai ini. Okay, inilah cara persamaan linear serentak tersebut ditulis. Okay, so first thing first, kena tahu dulu lah macam mana cara kita nak jadikan persamaan serentak kita tu dalam bentuk matrix. Okay, next contoh yang ke-28. Selesaikan persamaan linear serentak di bawah dengan menggunakan kaedah matrix. Okay, so sebelum ni kita belajar macam mana nak transfer kita punya persamaan linear serentak kepada bentuk matrix. Kali ni kita belajar macam mana bentuk matrix tu kita nak selesaikan dapat jawapan nilai X dengan Y kita kan. Okay, so jom kita belajar macam mana nak selesaikan. Basically, kalau awak tengok yang persamaan ini kan, ni persamaan pertama, ini adalah persamaan kita yang kedua. Bila kita susun, kita akan dapat macam ni. Okay, kan? Ini apa yang kita belajar tadi lah. Bila kita susun, kita dapat bentuk macam ni. So, cara nak selesaikan ni macam mana? Okay, so macam biasa, X dengan Y ni kita tinggal. Kan? Macam kita buat sebelum-sebelum ni matrix. Kan? Lepas tu nombor-nombor kita letak belah sana. Tapi kali ini berbeza sikit sebab dia matrix kan. So caranya kita inversekan matrix tu ataupun songsangkan matrix tu. So dengan cara kalau perasan kat sini 1, 3, negatif 2, negatif 4 ni dia berpindah dekat sini dalam keadaan songsang. Contohlah ini matrix A, contoh. So bila dia berpindah dekat belah kanan dia akan jadi A negatif 1. So kita tahu cara untuk lukis songsang, cara untuk bentuk songsang A negatif 1 tu ialah
1/AD tolak BC. Lepas tu matrix. Kat sini A dengan D ni dia berpindah tempat kan. So D duduk A and then B dengan C ni stay. Cumanya dia tukar jantina, tukar sign. Kan? So ini matrix inverse. Kalau kita belajar persamaan linear sebelum ni, bila tambah dipindah ke kanan atau berpindah lah, kira dia akan jadi negatif kan. Kalau darab dia akan jadi bahagi macam tu kan. So kali ini kalau untuk bentuk matrix, bila dia berpindah, dia akan jadi matrix songsang. Faham tak? Okay. So basically matrix A ni kita nak pindahkan ke kanan. Bila kita pindah ke kanan, dia akan jadi matrix songsang. So kita tahu matrix songsang bentuk dia macam ni. So kita pindah tu dalam keadaan bentuk macam ni lah. 1/AD tolak BC. So 1 ni A, ini D, tolak dengan ini B, ni B kita, ni A, B, C, D. B darab C, kan? Lepas tu kalau awak tengok matrix sebelah dia ni, D darab dengan A. D darab dengan, D bertukar tempat dengan A. So tadi 1 duduk sini, negatif 4 duduk bawah ni. Sekarang ni negatif 4 duduk atas ni, 1 duduk bawah. Lepas tu 2 dengan 3 ni, dia stay. Cuma ni kita tukar sign kan. So maksudnya kat sini 2, kat bawah ni akan jadi negatif 3. Okay? Okay, lepas tu 1, 4. 1, 4 ni memang kena ada lah. Kan? Sebab dia memang duduk dekat sini kan. Macam tu. Okay? So selesaikan. Cara nak selesaikan macam mana? So basically, cara nak selesaikan, kita jangan masukkan pecahan kita ni dalam matrix ini. Kita tak boleh jadikan dia sebagai pendaraban skala. Tak boleh. So basically, awak kena solve ini lain, 1. And then this one yang sebelah ni lain. Okay. Solve yang belah kiri tu, yang pertama tu lain. Lepas tu solve yang belah kanan tu lain. So first thing first, kita solve yang belah pertama ni dulu, yang pecahan ni dulu. So bila 1 bahagi dengan 1 darab negatif 4, negatif 4. Negatif 4 tolak dengan negatif 6, awak akan dapat 2. So dapatlah ini. Ini adalah solution untuk yang pertama, pecahan tadilah. Okay, nampak? Lepas tu, yang ini, yang kedua ni, kita darab matrix macam biasa. Kita buat pendaraban matrix lah. Negatif 4 darab 2. Ini sebenarnya negatif 4 darab 1. Tambahkan dengan 2 darab 4. Kan? Baris pertama, laju pertama. And then kita ada baris pertama, laju kedua. Baris kedua, laju pertama. Sorry, minta maaf. Baris kedua, laju pertama. Baris kedua, laju pertama duduk bawah ni. Negatif 3 darab 1 tambah dengan 1 didarabkan dengan 4. So bila awak kira-kira semua ni, awak dapatlah jawapan dia. Yang ini, matrix dia 4. Dekat bawah ni, jawapan dia ialah 1. So awak jadikan duduk kat sebelah ni lah. So ini adalah solution untuk yang kedua. Nampak? Bila dah dapat jawapan macam ni, baru kita masukkan baru kita jadikan dia sebagai pendaraban skala. Maksudnya 1/2 ni kita darabkan dengan 4, awak akan dapat jawapan 2. 1/2 ni juga kita darabkan dengan 1, awak dapat jawapan 1/2. Okay. So macam mana cara kita nak extract jawapan kita keluar? Atas ni dikira sebagai baris yang pertama untuk kita punya solution. So kalau awak tengok kat sini, ini adalah X dan ini adalah Y kan, kita susun kan. So maksudnya ini adalah X lah. So kiranya X kita sama dengan 2. Ini Y, duduk bawah ni, baris kedua Y. So kiranya Y kita sama dengan 1/2. Okay, dapatlah jawapan. Maka X ialah 2 dan Y ialah 1/2. Dah siap. Okay. So first thing first, macam biasa, selarikan. Kita dah susun, tadi kita belajar susun. Cara nak solvekan, kita pindahkan matrix kita tu ke belah kanan dengan cara songsang. So basically, awak just kena ingat ni lah formula untuk matrix songsang. Okay. Lepas tu pendaraban tu, pecahan tu lain. Lepas tu matrix tu darab dengan matrix. Lepas tu nanti dapat jawapan, baru kita buat pendaraban skala. And then awak dapatlah jawapan. Baris pertama kita ni X, so ini adalah X. Kalau bawah ni ialah Y, so ini adalah Y lah. Macam tu. Okay? So tu je. So next, kita tengok latihan kediri 2.2G. Okay, diberi soalan kita X over Y sama dengan 4. And then 0.8X tambah 5 sama dengan 3Y. Okay, so dia suruh kita solve lah.
X apa, Y sama dengan berapa, kan? Okay, so first thing first, macam biasa, kita extract keluar dulu kita punya equation. So ini adalah equation kita yang pertama, X over Y sama dengan 4. Betul? And then equation kita yang kedua, 0.8 X tambah 5 sama dengan 3Y. So ini adalah equation kita yang kedua. Betul tak? Kan? And then untuk equation kita yang pertama, X over Y sama dengan 4. So ini boleh kiranya kita kena susun dulu dalam bentuk perkali X dan perkali Y. Tahu? Kita tak boleh buat macam ni. Kalau macam ni, macam nak buat dalam bentuk matrix. Betul tak? Okay, so cara dia, Y ni kita pindahkan ke 4 sini. So dia jadi X sama dengan 4Y lah. Lepas tu 4Y ni kita pindahkan ke kiri. So dia jadi X tolak 4Y sama dengan sifar. Okay, so dah siap. Ini adalah persamaan kita yang pertama. Okay, pastikan kita susun X ni ada perkali dia, and then Y ni ada perkali dia, and then sebelah ni kita punya jawapan. Nombor. Pastikan dalam bentuk macam tu. Okay, so settle untuk equation pertama. Untuk equation yang kedua pula, 0.8X tambah 5 sama dengan 3Y. Okay, so kita susun. X, Y letak tu bahagian, nombor tak tu bahagian kan. So susun dulu. Macam mana? 0.8 ni bila darab dengan X, 0.8X. 0.8 darab 5 sama dengan 3Y. And then 0.8 darab X, 0.8X. Tambah 0.5 darab 0.8 darab 5 ialah 0.4. Sama dengan 3Y. Okay. Lepas tu 0.8X, kita susun 3Y ni duduk belah kiri, 0.4 ni duduk belah kanan. So dia jadi 0.8X tolak 3Y negatif sama dengan negatif 0.4. So dah siap equation kita yang kedua. Okay. So kalau perasan dekat sini, equation kita jadi X tolak 4Y sama dengan sifar untuk yang pertama. Untuk yang kedua ialah sifar 0.8X tolak dengan 3Y sama dengan negatif sifar 0.4. Okey, so ini adalah equation kita yang kedua. So kalau awak perasan, kita susun X kita ni selari, betul? Ini adalah perkali X, ini adalah perkali Y, dan ini adalah kita punya jawapan. Okey, lepas tu baru kita masukkan ataupun transfer data kita itu dalam bentuk matrix. Ini adalah baris pertama, tulis baris pertama. X ni perkali dia ialah 1. Y ni perkali dia ialah negatif 4. Okay, lepas tu masukkan matrix yang baris yang kedua pula. 0.8 ni matrix perkali untuk X, and then negatif 3 ni perkali untuk Y. Okay, lepas tu sebelah dia kita tulis pun boleh ubah X dengan Y. Okay, lepas tu yang sebelah ni kita tulis jawapan untuk baris pertama. Ini baris pertama kan? So jawapan baris pertama sifar. Jawapan untuk baris kedua negatif sifar 0.4. So dah settle, susun. Lepas tu bila dah settle susun, macam biasa, pindahkan matrix kita ni ke bahagian kanan dengan cara songsang, dalam bentuk songsang. Okey. So bentuk songsang kita ingat 1 over AD tolak BC. So 1 over ini adalah A, ni A, ni D, tolak dengan BC. So ini B, ini adalah C. So ini C. Lepas tu sebelah ni kita songsangkan. Untuk A dengan D tukar tempat. So mula-mula 1 duduk atas, negatif 3 duduk bawah. Kali ni negatif 3 duduk atas, 1 yang duduk bawah. Okay, lepas tu negatif 4 dengan 0.8 ni kita tukar jantina. So tadi negatif 4 tu negatif, sekarang ni dia jadi 4 je. Untuk 0.8 ni tadi dia positif, so sekarang ni dia jadi negatif 0.8. Lepas tu ini yang inilah, negatif 0.4 ni memang kat sini kan. Macam tu, okay. So buat macam biasa. Ini kita solve lain, kan? Solve pertama. Ini kita solve lain. Solve untuk kali yang kedua. Okay, so mula-mula solve yang pertama ni dulu. Bila solve yang pertama, 1 over 5, kita dah akan dapat jawapan 5. Untuk yang kedua ni, pendaraban macam biasa. Negatif 3 darab dengan 0, tambah dengan 4 darab negatif sifar 0.4. Baris pertama, laju pertama, kan? Okay, untuk baris kedua, laju kedua, negatif sifar 0.8 darab sifar, and then 1 darab dengan negatif sifar 0.4. Okay, so bila kita darabkan kedua-dua ni, dapat jawapan untuk yang pertama, dapat jawapan untuk yang kedua. Lepas tu, kita buat pendaraban skala. So, 5 didarabkan dengan negatif sifar, negatif 1.6, dapat negatif 8. 5 darab dengan negatif sifar 0.4 dapat
negatif 2. So kita transfer je jawapan kita. Ini adalah X, nampak ni. Ini adalah Y. So kiranya ini adalah X, ini adalah jawapan untuk Y. So X kita ialah negatif 8, sorry. Negatif 8, Y kita ialah negatif 2. Okey, dah siap. Senang je. Okey. Okey, so macam mana nak menyelesaikan masalah yang melibatkan matrix? Okey, so basically kalau macam tadi tu kiranya kita dah diberi persamaan linear, persamaan serentak kita, betul tak? Kita dah diberi persamaan serentak, cuma kita tinggal solvekan je dengan cara matrix kan. So tadi kiranya kita dah belajar kaedah macam mana nak extract kita punya persamaan serentak tu dalam bentuk matrix, and then cara macam mana kita nak solve persamaan kita tu dalam bentuk matrix tu kan. Okay. So kali ni kita belajar macam mana nak menyelesaikan masalah yang melibatkan matrix. Kali ni kiranya dia bagi masalah, kita kena wujudkan persamaan linear kita, lepas tu kita kena solve persamaan linear kita tu menggunakan cara matrix. Okay, macam tadi tu dia dah bagi persamaan. Kali ni dia bagi masalah, kita kena wujudkan persamaan tu. And then kita kena solve pula. Okay tak? Okay, so jom kita tengok. Contoh okay, contoh. Berdasarkan perbualan di atas, okey, kalau awak tengok kat sini, ini adalah mengenai dua orang lelaki, dua orang berbual. Okey, so jom kita tengok lelaki baju merah tu cakap apa. Saya membeli 2 keping tiket kanak-kanak dan sekeping tiket dewasa dengan bayaran RM32. Okay, lepas tu kawan dia pun cakap, tapi saya membeli 5 keping tiket kanak-kanak dan 3 keping tiket dewasa dengan bayaran RM88. Okey, kita tengok soalan dia. Berdasarkan perbualan di atas, berapakah harga sekeping tiket kanak-kanak dan sekeping tiket dewasa? Okey, so first thing first, kita kena memahami dulu masalah. So sekarang ni dia sebut harga 2 keping tiket kanak-kanak dan sekeping tiket dewasa RM32. Kalau 5 keping tiket kanak-kanak dan 3 keping tiket dewasa ialah RM88. Okey, so nak memahami masalah ni maksudnya kita tengok pada first thing first, this one adalah masalah dia, betul? Yang second of all, kita nak tentukan kita punya pemboleh ubah X dengan Y ni mewakili apa. Kita tengok pada soalan. Okey, kita tengok soalan dia nak apa? Harga sekeping tiket kanak-kanak dan dewasa. Betul tak? So kiranya kita punya pemboleh ubah pun untuk X dengan Y ni ialah harga sekeping tiket. Faham tak? Kita jadikan soalan dia tu sebagai kita punya pemboleh ubah. Kadang kita tak tahu. So pemboleh ubah dia apa? X dengan Y tu benda. So X dengan Y tu ialah kita tengok pada dia punya soalan. So kalau dalam kes ni soalan dia minta harga sekeping tiket kan. So itulah kita punya X dan Y. Kalau tengok kat sini dia nak harga sekeping tiket kanak-kanak dan dewasa. So kanak-kanak ni kita boleh jadikan dia sebagai X. And then sekeping tiket dewasa tu ialah kita punya Y. Okay. So basically first thing first, awak kena tahu masalah dia apa and then kehendak soalan. Apa yang dia nak. Nak tentukan kita punya pemboleh ubah X, Y tu mewakili apa. Kan? Tengok pada soalan dia. Okay? So settle. Kita dah adalah X apa, Y apa. Next kita nak merancang strategi. Wujudkan 2 persamaan linear daripada apa yang disebutkan. So kalau tengok kat sini, orang pertama yang baju merah ni disebut dia membeli 2 keping tiket kanak-kanak. Maksudnya 2 keping tiket kanak-kanak. 2 darab dengan X lah. 2 keping kanak-kanak kan. X tu ialah harga sekeping kanak-kanak. Okay, lepas tu bila ditambah dengan sekeping tiket dewasa. So maksudnya 1 didarabkan dengan Y. Okay, harga dia ialah RM32. So maksudnya 2 keping tiket kanak-kanak. X ni mewakili harga tiket kanak-kanak. 2 didarabkan dengan harga tiket kanak-kanak. Ditambahkan dengan sekeping untuk harga tiket dewasa iaitu Y. Kita akan dapat RM32. Betul tak? So buat macam biasa. 2 darab X, 2X tambah 1 darab Y, Y sama dengan 32. So ini adalah equation kita yang pertama. Dah siap. Okay. So kita nak transfer second equation pula. Yang orang baju biru ni pula dia kata saya membeli 5 keping tiket kanak-kanak. Okay. So maksudnya 5 didarabkan dengan
harga sekeping tiket kanak-kanak, tak tahulah berapa kan. Lepas tu, dan so kita tambahkan dengan 3 keping tiket dewasa. Okey, so 3 kita darabkan dengan harga untuk sekeping tiket dewasa iaitu Y dengan bayaran RM88. Okey, so sama dengan RM88. So darabkan macam biasa. 5 darab X, 5X tambah 3 darab Y, 3Y sama dengan 88. So ini adalah equation kita yang kedua. This one. Okay. Dah wujudlah equation kita. So basically payah sikit sebab nak wujudkan equation tu lah. Awak kena betul-betul memahami soalan tu dia nak apa kan. So itulah cabaran dia. Okay. So dah dapat dah kita punya equation yang pertama dan yang kedua. So macam biasa kita tukar kepada bentuk matriks. Kan macam biasa baris pertama, darjah pertama, baris pertama, letak ni baris pertama, ini baris kedua, letak baris kedua. Ini letak XY. So sebelah ni adalah equation untuk baris pertama dan ini adalah equation untuk baris yang kedua. Jawapan untuk equation baris kedua. Okay. So macam biasa 2 dengan 1, 5, 3 ni matriksnya kita pindahkan ke kanan dengan cara songsang. Yang ni yang kita dah belajar tadilah. Lepas tu yang ini kita solve lain, yang ini kita solve lain. Yang ni bila kita solve dapat jawapan 1/1, 6 kuat 5, 1 kan. So yang belah kanan ni kita dapat jawapan matriks ni. Lepas tu baru kita buat pendaraban skala. Bila kita buat pendaraban skala, kita dapat jawapan 8, 16. So X ialah ni ialah Y. So X ni kita jawapan untuk X ialah 8, jawapan untuk Y ialah 16. Okey, so kita tahu dah X ialah 8 dan Y ialah 16. So kita tengok balik, X kita tu refer kepada apa? Harga sekeping tiket kanak-kanak. So harga sekeping tiket kanak-kanak ialah RM8 dan sekeping tiket dewasa ialah RM16. Okey. Macam tu. Okay, so first thing first, nak senang dia, kita tengok pada kehendak soalan tu, kita jadikan soalan kehendak soalan kita tu sebagai kita punya apa boleh ubah. Okay, so next, jom kita tengok contoh. Ini requested lah sebenarnya yang otak merah tu kan, sebab some of student memang rasa susah sangat nak buat kan. Okay, so jom kita buat sama-sama lah. Okay, satu kejohanan maraton mempunyai 128 orang peserta. Okay. Bilangan peserta lelaki ialah 16 orang, kurang daripada 2 kali bilangan peserta perempuan. Okey. Lepas tu hitung bilangan peserta lelaki dan peserta perempuan itu dengan menggunakan kaedah matriks. Okey, so first thing first kita kenali dulu masalah. Sekarang ni isunya apa? Dia nak tahu tentang apa? Dia nak tahu tentang bilangan peserta lelaki dan perempuan. Betul tak? Okey, so kita keluarkan kita punya kita keluarkan maklumat kita tu, jadikan dia sebagai pemboleh ubah. Nak tentukan kita punya pemboleh ubah tu, tengok pada soalan. Hitung bilangan peserta lelaki dan peserta perempuan. Okey, so maksudnya dia nak bilangan peserta lelaki dan perempuan. So jadikan dia punya soalan tu, bilangan peserta lelaki tu sebagai pemboleh ubah X. And then satu lagi peserta perempuan ni sebagai pemboleh ubah Y. So X kita ialah bilangan peserta lelaki and then Y kita ialah bilangan peserta perempuan. Okay. So first thing first, kita tentukan dulu pemboleh ubah X, Y kita tu apa berdasarkan pada soalan yang dia minta. Okay. So dah dapat dah equation. So ni settle lah. Next, kita nak wujudkan persamaan. Nak wujudkan persamaan, tengok pada hint apa yang dia bagi. So first thing first, kalau belasan, satu kejohanan maraton mempunyai 128 orang peserta. So bila maksud satu maraton tu ada 128 orang peserta, maksudnya bilangan peserta lelaki tambah dengan bilangan peserta perempuan, kita akan dapat 128. Betul tak? Ataupun kita tuliskan bilangan peserta lelaki kita ni sebagai X, bila ditambahkan dengan bilangan peserta perempuan iaitu Y, kita akan dapat 128. Kan? So ini dah boleh jadi kita punya equation yang pertama. Kan? Okay. So macam mana nak dapat equation yang kedua pula? Okay, tengok ayat yang kedua ni. Bilangan peserta lelaki ialah 16 orang kurang daripada 2 kali bilangan peserta perempuan. Okay, inilah macam ramai student macam mana 2 kali orang dah susah kan macam nak transfer. Okay, so basically
Kalau awak tengok dekat sini, sekejap. So basically kalau awak tengok dekat sini kan, dia sebut apa? Bilangan peserta lelaki ialah 16 orang kurang daripada 2 kali bilangan peserta perempuan. So cara nak extract kita punya data ni macam ni. Bilangan peserta lelaki. So bilangan peserta lelaki ni ialah X, betul tak? So tulis X. So settled. Okay. Kita ambil ayat dia sebiji. Ialah. Ialah ni kita jadikan dia sebagai sama dengan lah. Bila orang nak describe ialah tu maksudnya contoh kalau saya nak sebut A ialah B. A ialah 6. So kita akan jadikan A ialah 6. C ialah 7. So C ialah 7. Okay. So ialah tu maksudnya sama dengan. So X sama dengan. Maksudnya kata apa? 16 orang kurang daripada 2 kali bilangan peserta perempuan. Maksudnya bilangan lelaki tu X tu kan dia 16 orang kurang daripada 2 kali bilangan perempuan. So maksudnya kita bilangan peserta lelaki ni kita ada 2 kali bilangan perempuan kan. Kita jangan kita terus tutup kiranya yang sama dengan ni kita terus tak nak ambil. Tak payah fikir dah. Kita fikir yang ayat seterusnya ni je. 16 dengan peserta perempuan ni yang macam ni kita extract. So basically first thing first tengok dulu. Kita ada 2 kali bilangan peserta perempuan. Lepas tu dia nak bilangan lelaki tu dia kata 16 orang kurang daripada tu. So maksudnya 2Y ni kita kena tolakkan dengan 16 orang supaya dapat jawapan untuk bilangan peserta lelaki. Faham tak? So basically kita baca balik. 16 orang kurang daripada 2 kali bilangan peserta perempuan. So maksudnya kita ada bilangan peserta perempuan 2 kali. So 2Y lah. Lepas tu kita nak 16 orang kurang daripada tu. So dia nak kurang, kenalah tolak dengan 16. So dapat dah kita punya equation yang kedua. So senang. Dapatlah. Ini equation yang pertama. This one ialah kita punya equation yang kedua. Okay. So dah dapat equation, solve je. Nak wujudkan equation tu lah payah sikit. Saya bila dah ada equation, kan senang je nak solve secara matrix kan. Okay, next kita solve. Kita tahu ini equation kita yang pertama, X tambah Y sama dengan 128. And then ini equation kita yang kedua kan. So sebelum tu, sebelum kita nak transfer pada matrix, kita kena selarikan. So instead of X equal to 2Y tolak 16, kita pindahkanlah 2Y ni ke kiri bersama-sama dengan X kan. Dapatlah jawapan X tolak 2Y sama dengan negatif 16. So ini equation kita. Okay, kita dah tengok ini dah. So kalau perasan kat sini, ni X dengan X, Y dengan Y. Ni jawapan dengan jawapan. Dah selari, betul? So dah selari, kita transfer kepada bentuk matrix. So macam mana? Macam biasa, baris pertama, perkali baris pertama, tulis perkali baris pertama kat sini. Untuk equation yang kedua, perkali dia kita ambil jadikan dia sebagai baris yang kedua. Lepas tu yang sebelah ni X dengan Y. So untuk yang belah kanan ni jawapan untuk equation yang pertama letak pada baris pertama. Jawapan untuk equation yang kedua letak pada baris yang kedua. Dah siap. Lepas tu pindahkan, ni untuk first step. Second step, pindahkan matrix kita ke sana dalam keadaan songsang. Okay. So nak songsang formula dia 1 over AB tolak BC. Lepas tu 1 dengan negatif 2 ni tukar tempat, betul tak? Yang ini dengan yang ini tukar sign. Kalau ni ada 1, so kat sini jadi negatif 1 lah. Kalau kat sini ada 1, kat sini pun jadi negatif 1. Lepas tu ini matrix kekalkan. So solve yang ini macam biasa, yang ini pun solve lain. So bila awak solve yang pertama untuk fraction ni awak dapat negatif 1/3. Untuk matrix, darab matrix kat sini awak dapat jawapan dia yang ni lah kan kita buat. So awak dapatlah jawapan untuk fraction negatif 1/3 dan then untuk matrix kita dapat negatif 240 dengan negatif 144. Then baru kita buat pendaraban skala. Setiap unsur dalam matrix didarabkan dengan skala negatif 1/3. So negatif 240 bila darab dengan negatif 1/3 dapat 80. Untuk negatif 144 darab dengan negatif 1/3 dapat 48. Okay. So dah siap. So ini adalah kita punya nilai X dan Y. So ini adalah kita punya X dan ini adalah kita punya Y. Okay. So
kita nak transfer balik, extract balik. Tadi daripada data biasa nak ke matrix. Lepas tu kita dah software, sekarang ni daripada matrix nak ke, kita extract pula data tu kan. So X sama dengan 80, Y sama dengan 48. So X kita ni apa? Bilangan peserta lelaki ialah 80 orang. And then Y kita ni ialah bilangan peserta perempuan kan. So maksudnya bilangan peserta perempuan kita ialah 48 orang. Dah siap. Okey? Senang je. Nak wujudkan equation tu lah. Kena belajar sikit. Okay, so next kita tengok soalan yang kedua. Encik Sanjay menjual 2 jenama pendingin hawa K dan L. Harga pendingin hawa jenama K dan L ialah 1/5. Ialah 1,500 dan RM2,000. Okey, so kita extract kita punya soalan. Kan? Kita extract kita punya data, maklumat. Harga pendingin hawa jenama K ialah 1,500. Okey, so harga pendingin hawa K 1,500 dan 2,000 ni ialah kita punya harga pendingin hawa untuk L. RM2,000, betul? Lepas tu komisen menjual sebuah pendingin hawa jenama K dan L ialah 3% dan 4%. So maksudnya komisen pendingin hawa untuk K 3% and then komisen pendingin hawa untuk L ialah 4%. Okey, so kita dah ambil dah maklumat kita. Lepas tu start daripada sini dia punya masalah. Okey. Pada bulan Mei, Encik Sanjay menjual 50 unit pendingin hawa dan mendapat komisen sejumlah 2,880. Hitungkan bilangan pendingin hawa jenama K dan L yang dijual dengan menggunakan kaedah matrix. Okey, so first thing first macam biasa. Kita dah extract kita punya maklumat, kita nak tentukan pemboleh ubah kita tu wakilkan sebagai apa kan. Basically kita tahu kita ada X dengan Y, tapi X tu kita nak wakilkan sebagai apa? Tengok pada soalan. So kalau kita tengok kat sini, yang diminta apa? Bilangan pendingin hawa jenama K dan L kan? So maksudnya bilangan pendingin hawa jenama K ni jadikan sebagai X, this one. And then bilangan pendingin hawa untuk L ni pula kita jadikan sebagai L. Jadikan sebagai Y lah. Macam tu, okay? So kadang budak ni jadi keliru sebab dia tak tahu X dengan Y kita tu refer kepada apa. So first thing first, tentukan dulu X dengan Y kita tu refer kepada apa. So nak tahu refer kepada apa, tengok pada soalan. Dia minta apa? Dia minta bilangan pendingin hawa kan. So maksudnya X kita tu bilangan pendingin hawa lah untuk K. Dan Y kita tu bilangan pendingin hawa untuk L pula. Macam tu. Okay. So ini dulu. First thing first ni dulu. So dah settle. Kita dah tentukan. Next, kita nak jadikan bentuk equation pula. Okay, so nak jadikan pada bentuk equation ni, tengok pada ayat dia. Pada bulan Mei, Encik Sanjay menjual 50 unit pendingin hawa. Okay, so maksudnya kita tahu bilangan pendingin hawa K bila ditambah dengan bilangan pendingin hawa untuk jenama L, kita akan dapat jawapan 50. So maksudnya X bila ditambah dengan Y dapat jawapan 50 kan. So ini adalah equation kita yang pertama, bergantung pada ayat ni lah. Nampak di fakta yang disebut ni kan. So kita transfer kepada bentuk persamaan linear, dapatlah ini kita punya equation yang pertama. And then ayat dia kata apa? Mendapat komisen sejumlah RM2,880. Okay, so maksudnya X bilangan pendingin hawa ni kan, bila kita darabkan komisen untuk satu barang, kalau perasan 3% darab 1,500 ni adalah komisen untuk satu pendingin hawa K. Betul tak? Kan? Kalau kita nak tahu berapa komisen tu, kita akan darabkan peratus komisen kita tu dengan harga barang tu. So ini adalah satu barang, komisen untuk satu pendingin hawa K. Kan? 3% darab 1,500. Okay, lepas tu kita darabkanlah dengan berapa unit yang kita nak tu kan. Bila tambahkan dengan komisen untuk pendingin hawa jenama L, 4% darab 2,000. 4% darab 2,000 ni pun kita kena darabkan jugalah dengan berapa unit yang kita nak. Betul tak? Kita tak tahulah berapa unit. Tapi bila kita tambahkan komisen K dengan komisen L, kita akan dapat jawapan RM2,880.
Betul tak? Kan? Okay, so susun macam biasa. 3% darab 1,500 dapat RM45. Untuk 4% darab 2,000 dapat RM80. So X darab 45, 45X tambah RM 80 ni 80Y, 2880 ni kita punya commission. So dah siap dekat sini. Jadilah kita punya equation yang kedua. Okay? Okay, so next. Kita dah ada equation kita tadi. So kita susun selari. X dekat satu bahagian, Y satu bahagian, and then belakang ni kita punya jawapan. Okay? So macam biasa. Baris pertama, laju pertama. Baris pertama ni kita tuliskan perkali untuk equation yang pertama. X ni 1, Y ni 1. So tulis 1, 1. Untuk baris yang kedua, 45 dengan 80. So maksudnya kat sini 45, kat sini 80. Kat sini kita punya pun boleh ubah X dengan Y. And then 50, 2880 ni kita punya jawapan untuk equation pertama, baris pertama, equation kedua, baris yang kedua. Okay? So matrix kita ni tukar, pindah ke belah kanan dengan cara songsang. So bila kita songsangkan 1 per AD tolak BC. Sama macam biasa. AD tolak BC. Lepas tu yang ini pun kita tukarkan tempat dia. Tadi 1 duduk atas, 80 duduk bawah. So sekarang ni 80 duduk atas, 1 duduk bawah. Lepas tu negatif 1 dengan negatif 45 tukar jantina dia. Tadi 1 ni positif, 45 ni positif. Sekarang ni kita tukar jadi negatif-negatif. Okay? Yang ni macam biasalah matrix duduk sini kan. Lepas tu yang ini soft lain, yang ini soft lain. So bila kita solve yang pertama untuk fraction kita ni dapat 1 per 35. Untuk matrix bila darab dengan matrix ni macam biasa. Baris pertama, laju pertama. 80 darab 50. Negatif 1 darab 2880. Baris kedua, laju pertama. Negatif 45 darab dengan 50. 1 darab dengan 2880. Kan? Kita belajar macam darab matrix. Lepas tu darabkan, jadikan dapat jawapan 1120 dengan 630. Lepas tu jadikan dia pendaraban skala pula. 1120 kita darabkan dengan 1 per 35. Lepas tu dapat jawapan 32. 630 kita darabkan dengan 1 per 35. Dapat jawapan 18. Okay. So inilah jawapan kita untuk X dan Y. So macam mana nak extract jawapan kita tu daripada matrix kepada bahasa kita. Kita tengok balik. Mula-mula kita tahu X ni sama dengan 32. Untuk Y ni sama dengan 18. So kita ingat balik tadi kita tulis X tu sebagai apa? Kita wakilkan X tu sebagai apa? Sebagai bilangan pendinding hawa jenama K kan? So maksudnya bilangan pendinding hawa untuk jenama K ialah 32. Dan Y tu iaitu kita punya bilangan pendinding hawa jenama N ialah 18. So dah siap. Okay? So tu je untuk sharing session kali ini. Basically, Alhamdulillah, kita dah settle lah bab matrix. Next, kita akan sambung untuk bab 3 iaitu insurance. Insurance, okay? So, itu je untuk sharing session kali ini. Bye, Assalamualaikum.